Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum ni kita dah belajar teknik yang pertama, kita menggunakan objektif engagement. Dan bila kita guna objektif engagement tu, kita bawa leads, kita bawa audience terus masuk ke WhatsApp. Maksudnya iklan sebelum ni adalah kita buat perjalanan audience tu, dia akan bermula daripada kita punya iklan. Okay, dia akan terus masuk ke WhatsApp. Maksudnya pada iklan, bila dia klik button tu, dia akan terus masuk ke WhatsApp lah. So itu teknik yang pertama yang kita dah belajar sebelum ni lah. So teknik pertama ni kita nak recap balik. Teknik yang pertama ni dia lebih sesuai untuk anda yang menjual produk-produk yang macam lebih direct lah. Maksudnya tak perlukan education yang banyak. Maksudnya contohnya kalau anda jual insurans, kaedah macam tu bagi saya tak sarankan, sebab kita perlu tapis leads yang macam tu. Okay, contohnya anda jual servis yang memerlukan anda tahu audiens anda ni berkelayakan ataupun tak. Okey, teknik yang pertama tu dia lebih kepada sesuai kalau anda menjual produk macam tudung, fashion. Okey, maksudnya kat sini orang tengok produk tu dia nampak cantik, dia masuk WhatsApp tu memang dia terus nak beli je. Itu sesuai untuk teknik yang pertama. Produk-produk macam tu sesuai. Okay, kalau anda jual produk yang macam saya cakap tadi, jual insurans yang perlukan tapisan, produk-produk yang anda buat servis yang memerlukan tapisan, okay, kaedah macam tu saya tak galakkan lah. Okay, dan teknik pertama pun kelemahan dia adalah satu page boleh kita attach satu nombor WhatsApp sahaja. Itu disadvantage, kelemahan pada teknik yang pertama lah. So teknik kedua ni kita akan menggunakan objective leads, di mana kita boleh tapis kita punya audience tu menggunakan form ataupun borang yang disediakan oleh Facebook lah. Okay, saya akan tunjukkan caranya macam mana kita nak set up macam tu menggunakan teknik yang kedua dia lah. Kita akan cara menggunakan Facebook lead form. Okay, so flow iklan dia akan bermula, audience kita dia akan nampak iklan kita. Okay, dia akan nampak iklan kita. Okay, lepas tu dia akan masuk, lepas dia klik CTA button dekat kita punya iklan tu, dia akan pergi dekat satu borang. Dekat borang ni dia kena isikan maklumat dia. Lepas tu dia dah submit lah, kiranya dia dah submitkan maklumat dia yang menunjukkan dia minat untuk dapatkan apa yang kita tawarkan kepada iklan. So perjalanan dia adalah daripada iklan, dia akan isi borang, dan sales team kita ataupun kita sendiri personally akan mula approach lah. Okay, kita dapat tengok maklumat dia, okay, kita approach dia. Kita memang saya boleh katakan advantage daripada method ni adalah pertamanya kita dapat filter audience tu. Contohnya kita jual insurans. Okay, dekat form tu kita akan letak apa, nama dia, umur dia ni merokok ke tidak, okay, pekerjaan dia apa. Kat situ ada filtration. Berbanding dengan teknik yang pertama tadi, daripada iklan kita tarik dia terus masuk WhatsApp tanpa filtration. Apa akan jadi? Okay, apa yang akan jadi adalah yang masuk tu kita tak tahu pun, kita dah sembang banyak-banyak, rupanya dia ni tak layak pun, rupanya dia ni dah ada sakit. Okay, bila kita ada form, kita boleh filter kita punya audience tu. So bila kita dah filter, kita dah ada maklumat dia, kita akan approach dia mengikut package yang sesuai dengan dia lah. Itu kelebihan kalau kita gunakan teknik yang kedua ni lah. Okay, so ulang sekali lagi. So perjalanan pelanggan, audience kita, dia akan nampak iklan. Okay, dia akan nampak iklan kita kat Facebook. Lepas dia nampak iklan, bila dia klik kita punya button, dia akan masuk ke dalam satu Facebook punya form lah, Facebook lead form. So bila dah diisi borang tu, lepas tu dia akan di-approach oleh kita punya sales team melalui call ataupun WhatsApp lah. Ini teknik yang saya rasa dia lagi better daripada teknik yang pertama tadi, sebab kita boleh filter kita punya leads lah, kita boleh filter. Okay, cumanya kekurangan dan kelebihan teknik yang kedua ni adalah, yang pertama kelebihan dia adalah kita dapat tapis jenis leads yang masuk, macam saya bagi tahu tadi lah. Okay, mungkin kita ni jual servis interior design. Okay, kita punya servis ni ada certain level of harga. Okay, so kita tak nak leads yang masuk ni orang yang tak berkemampuan. Okay, dalam form tu kita boleh letak berapa bajet dia. Okay, so itu contoh yang kita boleh buat. Kita boleh filter, kita boleh tapis kita punya leads yang masuk tu.
Okay, so teknik yang kedua ni saya nak bagi tahu dia lebih sesuai kepada anda yang buat business service yang memerlukan banyak tapisan. Macam saya cakap tadi lah. So bila kita buat service ni, contohnya kita buat service buat website. Okay, anda buat service buat website. So kita tak nak lah masa kita contact dia melalui WhatsApp, melalui call tu, kita tak perlu tanya dia banyak. Kita dah tahu dah. Kita buat form ni kita tahu dah. Okay, dia kena isi. Dia ni business apa, nak buat website jenis macam mana, function apa yang nak kena ada dalam website. Okay, kita boleh tanya dia, kita boleh tapis terus. Alright, so nombor 3, dia tak banyak maklumat boleh diletakkan dalam lead form. Maksudnya form yang kita letak tu kalau boleh jangan minta terlalu banyak maklumat lah. Okay, tak boleh. Dan Facebook form sendiri pun ada limitation sebenarnya. So tapi bagus, tapi baik untuk anda yang buat servis. So method ni memang saya suggest lah. Okay, kekurangan dia juga adalah sistem yang nak kena approach dulu. Okay, untuk teknik yang ketiga saya akan kongsikan method yang sama, lebih kurang sama dengan teknik yang kedua. Cumanya dari segi pengalaman pelanggan ataupun user experience tu adalah lebih kepada macam dia yang kena approach sistem dulu. So leads tu dia nampak lebih berkualiti sebab dia yang approach dulu. So kalau sistem yang approach dulu ni bukanlah dia tak berkualiti, tapi mungkin ada gap masa dekat situ daripada orang dah isi borang sampai masa orang sistem nak approach dia tu, dah ada gap masa tu, mungkin dekat situ dia akan mengurangkan dia punya interest sikit lah. Tapi itu tak ada masalah yang besar pun. Alright. Okay, yang seterusnya adalah dia itulah macam saya cakap tadi, bila dia ada satu gap masa lama, dia akan membuatkan prospek menunggu lama selepas mengisi borang lah. Kita kalau boleh orang lepas isi borang tu lagi cepat kita approach dia, lagi baik lah. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak setting iklan menggunakan teknik yang kedua ni lah. Ok, so kita pergi ke ads manager kita. So ini adalah salah satu ads manager yang kita run, yang saya run untuk klien saya. Ok, yang ni memang kita highly focus on lead generation. Alright, so kita objektif apa nak pilih? Okay, kita akan bermula dengan objektif leads. Okay, kalau kita tengok kat sini, objektif leads ni memang untuk kita nak collect leads for business lah. So memang di Facebook, kalau memang tujuan bisnes kita tu nak buat lead generation kat Facebook memang buatkan khas satu objektif untuk tujuan kita tu. So dia boleh guna untuk apa? Satu, dia boleh guna untuk instant form. Macam saya nak kongsikan ni, kita nak guna instant form lah. Alright. Dan ada juga teknik ketiga, kita akan guna conversion. Kita akan guna conversion. So kat sini kita akan guna leads dan kita akan guna instant form. Alright, so kita akan pilih objektif leads. Okay, seterusnya. Okay, kalau keluar macam ni, choose campaign setup. Always go to manual leads campaign. Kita akan setup secara manual lah. Terutamanya kalau anda ni baru nak start buat iklan, pilih secara manual. Kalau budget pun limited, pilih secara manual lah. Ok, macam biasa namakan campaign ni. So saya just nak namakan campaign ni sebagai kita punya campaign untuk test campaign. Alright, kita namakan je. Tuan-tuan boleh namakan tuan-tuan punya campaign tu apa-apa sahaja. Ok, macam biasa buying type biarkan auction. Campaign objektif kita dah pilih tadi, kita memang nak leads. Ok, A/B test kita test secara manual, so kita off A/B test ni. Advantage campaign budget pun saya suggest untuk kita pakai ad set punya budget. Right, so nanti akan ada satu masa nanti dalam kita punya webinar ataupun sharing dalam grup, saya akan kongsikan waktu bila nak pakai advantage campaign budget, waktu bila nak pakai ad set punya budget. Yang tu pun saya akan ada kongsikan pada topik yang terakhir pada modul yang inilah. Alright, so seterusnya kita boleh next.
Alright, dekat sini adset, adset macam biasa. Adset ni adalah tempat kita nak kepada siapa iklan kita tu nak kita appearkan, kita nak tunjuk iklan tu kepada siapa, dan kita nak iklan kita tu keluar kat mana. Kat mana tu adalah placement dekat Facebook dan Instagram. Okay, ingat kat Facebook, Instagram banyak placement. Ada Facebook feeds, ada story, ada reels dan sebagainya. So, okay, kita kena adset ni lah tempat kita set up kepada siapa iklan kita tu kita nak tunjukkan dan kat mana kita nak iklan kita keluar. Contohnya saya nak iklan saya ni untuk orang-orang Selangor yang berumur 30 hingga 50. Alright, contohnya lah. Alright, kita guna instant form. Okay, Facebook page, make sure pilih page Facebook yang anda nak gunakan. Okay, performance goal, kita nak maximum number of leads, kita nak memaksimalkan numbers of leads. Okay, kalau anda tengok dekat sini ada dua jenis. Okay, untuk yang objektif yang saya suggest ni adalah kita maksimumkan number of leads dulu. Kita nak biar sebanyak mungkin orang yang willing to share dia punya information. Okay, kalau anda tengok kedua ni, dia maximize number of conversion leads. So yang ni Facebook most likely cari orang yang willing, yang most likely to convert kepada pelanggan untuk dapatkan leads. Yang ni mungkin numbers of audience tu dia lebih kecil. Okay, mungkin numbers of audience dia lebih kecil daripada yang maximum number of lead. Sebab kita nak lagi banyak leads lagi baik. Okay, kalau kita maximum number of conversion leads ni kemungkinan susah nak dapat. Kalau kita tengok kat tepi ni pun, okay, kita tengok kalau kita maximize number of leads, kita punya potential reach tu lebih tinggi. Okay, potential reach tu lebih tinggi kalau berbanding dengan kalau kita ambil maximize number of conversion lead. So better kita ambil maximize numbers of leads lah. Okay, cost per result goal ni biarkan, sebab kita kalau anda lagi bagi anda yang tak ada data lagi, so biarkan kosong, kita tak ada target. So dynamic creative ni saya tak suggest dulu pakai, kita offkan dulu dynamic creative. Dynamic creative ni kita akan minta tolong FB menggunakan dia punya machine learning ataupun AI dia untuk dia sendiri mix and match kita punya bahan-bahan iklan, video, gambar, copywriting and everything. Right, so kat sini, okay, next budget. Budget macam biasalah, letakkan budget seperti yang anda dah planning macam kita belajar pada modul yang pertama tadi. Okay, pada modul yang pertama, gunakan katakanlah anda perlukan satu kempen untuk sebulan tu anda nak spend RM10,000. So daily punya budget berapa? So yang tu anda letakkan kat sini lah. Okay, untuk contoh ni saya letakkan kita akan spend RM60 satu hari lah. Okay, schedule ni biarkan kita akan run biar je. Better yang kalau ikut saya punya practice lah. Saya punya practice, saya suka set up iklan pada waktu malam. Sebab pada waktu malam saya nak besok iklan saya dah aktif. Okay, sebab iklan ni bila kita publish, dia akan ambil masa untuk Facebook review sama ada iklan kita ni kita panggil menepati Facebook punya advertising policy ataupun tidak. Right. Okay, next kita adalah audience control. Okay, audience control ni tu saya cakap tadi, kita nak cari kepada siapa kita nak iklan kita tu appear. Itu kat audience control lah. Okay, kalau kat bahagian audience control ni, kalau anda perasan, anda tengok bawah sekali ni, saya lebih suka kita switch to original audience. Okay, macam tadi, okay, kalau kita guna, okay, ini adalah kita switch kepada original audience. Kalau macam yang sebelum ni adalah kita lebih menggunakan Facebook punya machine learning, Facebook punya AI untuk Facebook cari audience kita. Tapi kalau anda yang baru set up iklan, so better anda sendiri yang anda prefer audience yang macam mana yang anda nak dapatkan. Okay, so itu lebih baik lah, itu lebih baik. Okay, macam kita dah buat, okay, masa kita dah buat tadi, okay, modul 2 kita dah belajar macam mana nak cari marketing angle. Okay, so Facebook tak tahu kita punya study tu, kita je tahu kita punya study.
Okey, kita dah tahu avatar kita siapa, orang-orang ni duduk kat mana, umur berapa, apa dia punya kegemaran, kita tahu. Facebook tak tahu. Jadi always switch to manual punya setup lah. Macam ni lah manual punya setup. Okey, contohnya lah kita nak orang di area Selangor sahaja. Okey, kita nak Selangor. Okey, orang Selangor berumur, kita nak apa? 30 ke 50. Kita set ke 50. Okey, all gender lah, male and female. Detail targeting ni depends. Okey, depends. Tapi kalau tanya saya, okey, detail targeting ni saya akan kongsi juga topik detail targeting ni, tapi bukan dalam modul ni. Dia akan lebih deep kepada modul-modul. Saya akan buat sharing dalam group macam mana kita nak dapatkan perlu ke tak kita pakai detail targeting ataupun tak perlu. Okey, tapi yang saya boleh kongsikan dalam modul sekarang ni adalah saya prefer saya tak gunakan detail targeting. Okey, kenapa saya tak pakai detail targeting? Contohnya, okey, contohnya kita nak jual barang kereta. Okay, kita nak jual barang kereta. Supposedly kita akan cari interest orang yang minat kereta lah. Okay, secara logiknya kita nak cari orang yang minat kereta. Tapi adakah dalam Facebook orang semua berkongsi maklumat benda tu dalam Facebook? Mungkin Facebook boleh cari orang ni berdasarkan minat dia, yang minat kereta. Tapi bila kita nak jual barang kereta ni, mungkin orang yang nak membeli barang yang kita jual tu adalah orang yang minat rumah. Orang yang minat rumah ni dia ada kereta. Okey, tak semestinya orang tak minat kereta ni dia tak nak beli barang kereta. Contohnya, sebab tu saya suka dia detail targeting ni biarkan tak payah set apa-apa. Macam ni kita nak filter benda-benda macam tu. Kita filter dekat copywriting, kita filter dekat grafik, kita filter dekat video, kita filter dekat bahan iklan. So sebab tu saya detail targeting ni saya tak kacau, sebab saya filter dekat iklan. Okey, macam ni saya pakai. Okey, topik terakhir saya akan kongsikan. Okey, macam mana kita nak guna benda tu. Language kita akan pakai, saya biarkan broad ataupun tuan-tuan boleh pilih Malay, English. Maksud kalau audience tuan-tuan ni orang-orang yang memang Facebook dan bahasa English, yang Malay, okey lah. Kadang-kadang kita nak exclude orang yang Cina. Cina ni kebanyakannya dia pakai tulisan dia, mungkin dia tak berminat dengan iklan yang gunakan bahasa kita. So kita exclude. Boleh pakai Malay and English sajalah. Placement. Okey, dekat bahagian placement, okey, kalau kita tak kacau apa-apa, maksudnya kita suruh Facebook yang cari. Alright, so suggestion saya juga kita switch to manual placement. Okey, yang lain saya tak suka kacau. Iklan saya kebanyakannya adalah dia lebih banyak orang engage bila kita appearkan dekat mobile sahaja. Okey, jaranglah orang engage, jarang orang buka Facebook dekat desktop. Ada tapi jarang. Jadi kita nak banyakkan iklan kita tu appear pada mobile device sahaja. Okey, yang lain-lain saya nak kacau. Okey, yang lain-lain ni biar Facebook yang buat kerja. Yang penting iklan kita tu appear dekat mobile. Orang buka Reels nampak iklan kita, orang buka Facebook Feeds nampak iklan kita. Right, orang buka story nampak iklan kita. So biarkan kat situ, mobile. Right. So yang lain-lain ni biar Facebook yang buat kerja. Okey, kita dah settle kita punya ad set. So kita dah tahu iklan kita ni nak kepada siapa yang kita nak targetkan dan kat mana kita nak iklan kita appear. Next kita setting iklan yang macam mana yang kita nak tunjukkan dekat dia orang ni tadi. Alright, so okay, kita namakan kita punya iklan. Okay, pilih page. Okay, kita create ad. Saya suka kalau pakai lead form ni saya akan create ad lah. Saya jarang pakai existing post. Kalau existing post tu ada form kita pakai, so kita akan create ad saja. Okay, ad ni depends, tuan-tuan boleh pakai carousel ni yang ada banyak-banyak gambar tu kan, dia akan jadi kena scroll tepi itu carousel. So saya kebanyakan saya akan pilih single image or video lah. Okay,
So multi advertiser ads ni off kan. Alright, so ads kreatif. So kita akan tekan buang yang ni. Kita akan masukkan depends lah, kalau tuan-tuan pakai gambar boleh, pakai video boleh. Macam kisah ni saya akan pakaikan video yang sedia ada je lah. Alright, video sedia ada. Okay, masukkan tuan-tuan punya copywriting. Macam mana nak buat copywriting, jangan risau, tuan boleh study topik yang ketiga. Topik lepas topik ni saya akan ajar topik copywriting. Okay, so macam ni kita akan pergi dekat copywriting. Saya akan gunakan copywriting yang sedia ada je lah. Okay, saya akan copy balik copywriting yang ada. Okay, saya recycle. Okay, tuan-tuan boleh dapatkan ataupun buat copywriting tu, make sure tuan-tuan ada, kita panggil library. Okay, library, creative library. So dalam creative library tu make sure tuan-tuan ada segala benda yang tuan-tuan perlukan untuk iklan lah, copywriting, video. So make sure copywriting, video semua tu tuan-tuan ada backup. Maksudnya bukan nak tunggu iklan tu dah tak perform baru tuan-tuan nak cari copywriting, tuan-tuan nak cari video baru, tuan-tuan nak cari gambar baru. Right, ok, so saya copy je copywriting yang saya dah sediakan. Ok, ni copywriting saya. Headline ni adalah yang kat bawah ni lah. Alright, so kita akan tulis apa, klik sini untuk quotation. Ok, description ni optional lah. Dia akan ada kat bawah ni. Ok, kita lupakan dapatkan promo December. Ok, December. Okay, call to action adalah kita nak get quote lah, kita nak orang dapatkan quotation. Okay, tips sikit. Call to action ni pun memain peranan untuk kita, apa tindakan yang kita orang buat kepada iklan kita. Kalau iklan kita tu memang untuk orang dapatkan quotation, letak get quotation. Okay, kalau benda tu untuk subscribe, letak subscribe. Kalau anda buat iklan cari kerja, suruh apply sekarang. Ok, kalau anda buat reservation, nak kena book, tekan book. Kalau anda bagi free ebook, dia perlukan download, gunakan download. Ok, make sure anda punya call to action tu ikut apa yang tujuan iklan anda lah. Ok, destination ni adalah iklan form macam mana kita nak audience pakai, audience isi lah. So kita form, kita buat form lah. Okay, macam ni saya akan create satu form baru lah, namakan form ni borang quotation 1. ok, dekat sini form type ni saya suggest tuan-tuan pergi kepada more volume lah, tapi depends on business purpose tuan-tuan. Apa maksud saya adalah tujuan bisnes tuan-tuan lah. Tapi sebab apa saya suka pilih more volume, saya nak borang tu dia nampak simple. Lagi simple borang tuan-tuan, lagi memudahkan orang untuk isi form tersebut, lagi mudah anda akan dapat leads. Alright, so suggest untuk more volume lah, more volume. Ok, ni depends. Kalau anda nak pakai ni, kalau saya tak pakai. Ok, boleh use image from ads, greeting. Ok, ni headline. Ok, ni boleh letakkan arahan lah, sila isikan maklumat dengan lengkap dan tepat.
Alright. Okey, lepas tu letak arahan bawah ni, simple. Tim sale kami akan hubungi anda dalam masa kurang 24 jam untuk kami berikan maklumat dan info tentang servis kami. Okey, so ni introduction dia. Next, apa soalan yang kita nak tanya? Alright, ini contact information lah. Okay, depends full name, tapi yang kita penting kita nak dia punya phone number ni wajib. Email ni optional, tapi nak boleh tak nak boleh. Kalau anda pakai email marketing, letaklah email. Kalau anda nak direct contact dia melalui phone saja, email ni tak perlu. Maksudnya apa? Kita nak mengurangkan borang yang dia nak kena isi lah. Okey, cukup sekadar nama dengan phone number sahaja. So kalau ada lagi yang anda nak, contohnya apa, anda jual insurans, anda nak tahu dia kerja apa, so minta job title. Okey, kalau anda jual, anda buat bisnes B2B, anda buat servis untuk buat website, anda nak tahu dia nama company dia, letaklah ni apa, dia punya company name. Okey, tapi bagi saya simple lah. Okey, macam contoh yang saya buat ni, iklan yang saya buat untuk klien saya ni adalah, dia adalah satu kilang OEM. So maksudnya kat sini dia nak mencari business owner. Okey, business owner yang nak buat produk. So saya cukup lah saya nak dapatkan kontak nama dengan phone number dia. Itu bagi saya dah cukup lah. Okey, lepas tu saya nak lebih lagi daripada nama dengan email dia. So saya nak tahu dia ni pengalaman bisnes dia. Kita nak tahu adakah dia ni seorang baru nak mula berniaga ataupun dia dah berniaga. Macam itulah. Okey, kita nak tanya, adakah anda sedang berniaga? Okey, kita nak tahu dia ni tengah berniaga ke ataupun dia baru nak mula berniaga. So kita kata saya baru nak mula niaga ataupun saya dah berniaga dan nak mencari kilang untuk produk sendiri. Mungkin soalan ni yang membantu sales team. So kalau dia baru nak berniaga, kita tahu mungkin bajet dia rendah, belum lagi ni dia complicated sikit, dia tak pernah buat produk. So sales team kena tahu benda-benda macam tu. Contohnya lah. Apa lagi yang kita nak tanya? Dekat audience. Contohnya adalah kita nak tahu berapa bajet yang anda ingin keluarkan untuk hasilkan produk sendiri. Kita nak tahu di sini berkualiti ke tak, kita nak tengok dengan bajet yang dia ada. Mungkin bajet dia RM50k ke atas. Okey, yang kedua RM30k ke RM50k. Okey, tambah lagi mungkin RM10k ke RM30k. Okey, tak tahu, kita tambah lagi, mungkin kita nak mungkin ini bajet dia bawah 10k ke bawah. Alright, so ni contoh lah. Okey, contoh. Untuk question ni kita ada multiple question. Kalau kita nak add question lagi, okey, kalau anda buat appointment, contohnya anda buat servis klinik ataupun ini servis yang memerlukan appointment, but okey, mungkin short answer, nak tahu alamat, depends apa anda tanya yang soalan dia. Yang ni saya rasa anda biasa dengan yang ni. Okey, cuma saya nak tunjukkan macam inilah contohnya kita nak buat borang. So borang dia akan appear macam mana bila kita punya audience ataupun leads kita tu klik pada iklan. So ini adalah kita punya maklumat yang kita perlukan daripada
diorang. Alright, so yang ni just kita nak beritahu dia je lah, maklumat anda tidak akan dikongsikan kepada pihak ketiga, supaya dia punya ni dia rasa lebih secure. Okay, so privacy policy. So kalau anda ada website yang ada privacy policy, letak link. Kalau tak ada, tak apa. Okay, ini adalah kita panggil dia macam thank you page lah. Lepas dia isi form tu, apa yang kita nak bagi tahu dia. So kita dapat sini. Okay, kita boleh letak terima kasih, maklumat anda kami sudah terima. Okay, tim konsultan kami akan hubungi anda untuk perbincangan lanjut. Okay, so yang ni depends. Okay, kalau anda sementara dia nak tunggu tu, anda nak bawa dia masuk ke website dulu. Alright, so nak letak nombor ke, okay, nak letak nombor telefon, maksudnya dia dah isi, dia boleh terus call. Ataupun lepas dia isi borang tu, anda nak bagi dia PDF ataupun sedikit introduction dalam bentuk PDF, anda boleh bagilah. So website depends lah, anda nak letak WhatsApp button ke. Okay, contoh kalau anda letak WhatsApp link, so quotation klik sini lah untuk WhatsApp, klik sini untuk WhatsApp. Maksudnya lepas dia isi borang, dia terus masuk ke WhatsApp. Kalau view website, kalau anda ada website, simple website, letak dulu. Okay, letak dulu website. Okay, ini contoh yang kita cara macam mana nak buat Facebook leads form lah. Okay, macam saya dah ada, so saya tak perlukan, so saya tak perlu save. Saya pakai form yang dah ada lah. Ni form yang saya dah buat lah. Alright, so form yang saya dah buat ni. Okay, ini contohnya lah. Ni form yang saya dah buat. Ada, okay, ada beberapa soalan yang saya tanya. Okay, so bila dah settle semua, okay, klik publish. Okay, itu adalah cara macam mana kita nak menggunakan Facebook leads form untuk kita dapatkan leads. Saya ulang sekali lagi. So method yang kedua ni, teknik yang kedua ni, dia lebih sesuai kepada bisnes yang memerlukan banyak filtration lah. Okay, contoh bisnes banyak filtration, buat servis lah. Contoh anda jual property, okay, anda jual insurance, anda jual unit trust, anda buat servis interior design, okay, yang memerlukan banyak filtration. So Facebook lead form ni dia sesuai. Okay, dia sesuai untuk kita tapis kita punya leads ni. Kadang-kadang kita dapat leads banyak, tapi kita nak tahu leads yang qualified sahaja, leads yang memang betul-betul sesuai untuk bisnes kita sahaja. Sebab apa? Sebab kita tak nak bazirkan masa kita kepada leads yang tak qualified, yang tak sesuai pun untuk dapatkan servis atau produk kita. Sebab kita akan bazirkan banyak masa. Okay, itu adalah cara untuk set up teknik Facebook leads form. Okay, macam biasa saya nak remind sekali lagi, kalau anda yang tak ada basic Facebook Ads, boleh dapatkan saya punya modul yang saya bagi percuma. Ada 3 video yang saya kongsikan kepada anda yang baru nak start dengan Facebook Ads. Boleh dapatkan tu dulu. Alright, saya ada kongsikan dalam kita punya group support. Boleh dapatkan, boleh tengok dulu. So kalau tak ada basic, tengok yang tu dulu baru masuk kepada modul yang saya kongsikan ni lah. Alright, so itu sahaja untuk teknik yang kedua. Kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Ok, cara yang ketiga saya nak kongsikan ni dia lebih complicated dan leads yang kita tapis tu dia lebih berkualiti. Kita akan tarik dia daripada iklan, kita tapis dia dalam website, baru kita filter dia ni layak ke tidak. Maksudnya kat sini kita dapatkan dua-dua, sales qualified lead dan marketing qualified leads. So itu lebih berkualiti lah. So itu teknik yang ketiga saya akan kongsikan. Okey, saya jumpa anda pada teknik yang video seterusnya. Okey, assalamualaikum.